Wow, ternyata di Bosnia ada masjid buatan Malaysia. Bukan hanya satu, tapi dua. Luar biasa. Ini terbukti betapa dermawannya warga-warga Malaysia yang ada di Bosnia. Kali ini saya akan reaction konten dari Meng Mahawangsa, yang mana beliau ini sudah keliling dunia hingga 80 negara dan 6 benua. Ini luar biasa. Saya sudah excited banget untuk reaction nih konten yang berjudul Masjid Malaysia di Bosnia, Triple One BR. Wah, ini luar biasa. Nah, buat korang yang belum subscribe channel Meng Mahawangsa, silakan subscribe. Saya sudah tak sabar lagi untuk mereaction nih konten. Langsung aja kita masuk videonya, jom kita lihat. Imam Masjid nyanyi lagu nasyid Melayu untuk aku. Imam Village. Muslimin, alhamdulillah. Kita berjihad. Assalamualaikum and hello guys. Waalaikumsalam. Welcome to my channel, Meng Mahawangsa. Meng Mahawangsa. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, tolong subscribe sekarang. Buat korang yang belum subscribe, subscribe sekarang. Nih channel dari konten creator asal Malaysia ya. Okey, untuk video hari ini aku nak sembang travel. Oh. Aku dah Sembang tuh artinya cerita. Oh, baru saya tahu. travel sebanyak 80 negara. Wow. 80 negara Bosnia and Herzegovina. Wah, ini dia ke sana ya. 80 negara, guys. Saya baru satu negara saja, Malaysia doang. 6 benua, dan antara pengalaman Berapa tadi? 80 negara, 6 benua. Wow, amazing. aku selama 5 tahun ni, aku pernah duduk di Bosnia. Wow. So hari ni aku nak cerita tentang masjid-masjid Malaysia di Bosnia. Wah, padu. Okey, sedikit intro tentang Bosnia dengan Malaysia ni. Aduh, kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, siapa namanya tadi ya? Meng Mahawangsa, mohon ajak saya nak juga jalan-jalan keliling dunia. Kenapa dia orang boleh jadi rapat? First time aku dengar pasal Bosnia ni sebenarnya time aku sekolah dulu. Masa aku sekolah menengah dekat Malaysia, tiba-tiba ada 2 Mat Saleh kat dalam sekolah aku. Semua orang tertanyalah, siapalah Mat Saleh ni. Mereka ni daripada Bosnia pada tahun 90-an. Oh, bentar. Mat Saleh itu ternyata orang asing atau bule ya? Nama bahasanya Mat Saleh. Oh, baru saya paham juga. Sehingga sekarang banyak pelajar Bosnia yang study di Malaysia, di UIA terutamanya, ketika perang Bosnia yang berlaku pada tahun 92 hingga 95. Bila perang ni start awalnya pada tahun 92, selepas tahun macam tu rasanya agak tidak adil jugalah. Walaupun ada UN, tapi masih berlaku pembunuhan yang secara tidak adil lah. Mereka membunuh civilian. Dan time tu Tun M dia pun bersuara lah, dia tak puas hati. Dan Tun M pun bersuara lah, apa cerita UN ni, kata tentera pengaman. Well, we are very, to say the least, disgusted with the way the Bosnian issue is being handled. Time tu agak bias jugalah UN. Dia bertindak lah dengan hantar tentera Malaysia sebagai UN dekat sana. Dan sebab itulah juga kenapa orang Bosnia suka kepada orang Malaysia. Nah, buat korang yang mau melihat konten saya membahas tentang Bosnia, kalian bisa klik tombol di atas ya. Kita sanggup datang daripada hujung dunia untuk ke Eropah dan mempertahankan sesama kaum Muslim Bosnia kita di sana. Dan time ni jugalah Malaysia telah terima Bosnian refugee. Dia orang bertapak dekat Serdang dan Kuching. Itulah serba sedikit macam mana permulaannya persahabatan Malaysia dan Bosnia. Okey. Topik hari ni ialah Masjid Malaysia. Korang tahu kan ada Masjid Malaysia kat Bosnia? Ni saya baru tahu ni. Korang tahu tak ada 2 Masjid Malaysia Wow, dekat Bosnia dua. Masjid yang pertama yang aku nak cerita ialah di Sarajevo. Masjid ni dekat kawasan Breka di Sarajevo. Nama masjid pun Malizijska Jamia. Malizijska ni Malaysia, Jamia ni masjid dalam bahasa Bosnia. Dan masjid ni telah dirasmi oleh Tun Abdullah Badawi pada 2007. Rupa masjid ni pun adalah rupa Malaysia juga. Kat pintu gerbang dia ada ukiran-ukiran daripada Malaysia. Yang menarik juga pasal masjid ni, bila kau masuk kat dalam masjid ni ada tabung derma ikhlas. Biasa aku akan bawa orang Malaysia lah ke masjid ni, dan masjid ni paling mudah lah nak pergi sebab dekat Sarajevo. Ada sekali aku pergi tu, imam masjid nyanyi lagu nasyid Melayu untuk aku. Imam Village nama dia. Menegah kalimah Allah. Subhanallah. Kameramennya nampak guys. Bersatu menegah jami'ah
menuju ke matlamatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. It's okay, ha? Yeah, Malaysian Bosnian friendship, yeah. Kali pertama aku jumpa dengan imam masjid ni, Imam Elvedin. Sekarang ni dia dah tak ada kat situ, tapi lama juga lah dekat masjid ni. Dia bersama isteri dia, dia buat kelas untuk budak-budak tadika dan sekolah rendah. Ih, cantik-cantiknya budak-budak sana. Assalamualaikum. Subhanallah. I want to see you because we are Wih, all subhanallah. Muslims. So you never been into Malaysia before? I would like to. You are most welcome. Subhanallah. Imam Elvedin banyak sangat membantu aku masa aku awal-awal dekat Bosnia. Lagi-lagi dengan kerja amal lah, seperti orang Bosnia mana yang kita boleh tolong, majlis berbuka puasa bersama penduduk, raya kurban dan lain-lain lagi. Dan di masjid ni embassy Malaysia banyak membantu jugalah. Antaranya program yang aku pernah pergi ialah bila diorang beri Saya sumbangan. penasaran nih sama content creator kali ini. Dia kerja apa kah? Traveling blogger kah atau memang bekerja ada instansi, kalau di Indonesia itu namanya ACT ya, tentang apa namanya lindung peduli, bisa keluar negeri untuk membantu muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Saya tak tahu nih Pak Cik nih, Pak Cik saya panggil ya kah? Lanjut lagi ya. Supaya student-student Mau Gesa namanya ya. semua boleh Ya gitulah ya. untuk belajar. Satu lagi masjid Malaysia berada di Travnik. Nama tempat ni ialah Turbe. Turbe. Masjid Malaysia yang ni pula telah dirasmi oleh Tun Mahathir pada tahun 2005. Kejut jugalah first time aku pergi ada nama Mahathir Mohamad. So masjid dekat Turbe ni lagi besar daripada masjid di Sarajevo. Tapi tak ada apa design daripada Malaysia lah. Yang sedihnya masjid ni dah tak ada ikatan dengan apa orang Malaysia. Jaranglah ada orang Malaysia datang ke atau beri bantuan ke. Sebab dia jauh lah sikit. Antara satu lagi menarik dekat masjid ni ada satu restoran, dia tulis Malaysia. So bila aku pergi kat sana aku ingat bolehlah aku dapat nasi lemak ke apa, tapi tak ada. So kedua-dua masjid ni ialah daripada kerajaan Malaysia sebagai tanda persahabatan. Ada satu lagi masjid Malaysia sebenarnya. Tapi bukan daripada kerajaan lah. Diusahakan oleh seorang ustaz legend jugalah. Ustaz ni legend sebab semasa bermulanya perang Bosnia, dia ada dekat situ. Dia stay dekat Bosnia, sama-sama pertahankan Bosnia. Dan ustaz ni telah berkahwin dengan orang Bosnia lah. Dan apa yang nak ceritakan sekarang ni ialah masjid ni diusahakan oleh ustaz ni. Masjid ni berada di kawasan Zenica. Nama kampung dia ialah Orahovica. So nama masjid ni ialah Masjid Sahabah. Di kawasan sinilah tempat di mana ustaz ni telah mempertahankan Bosnia semasa perang. Masjid ni tak silap aku dia tulis sumbangan daripada Malaysia dan Indonesia. Satu Indonesia lagi cerita yang aku pernah dengar juga, aku tak tahulah cerita betul tak. Ada satu masjid di Srebrenica. Yang ni bukan masjid yang dibina oleh orang Malaysia tapi dibina semula. Kalau korang tahu kat Srebrenica ni boleh dikatakan kes climax masa perang Bosnia berlakulah, di mana selama beberapa hari 8,000 orang kena sembelih, civilians Masjid diorang pun hancurlah. Aku ada dengar cerita daripada orang tertentu juga, masjid ni mendapat sumbangan daripada Malaysia jugalah untuk dibina semula. Aku tak sure masjid yang mana satu, tapi dia kata masjid utama di Srebrenica. Aku pun rajin jugalah pergi ke sana usah masjid ni. Selain masjid Malaysia, ada juga sekolah Malaysia. Sekolah Malaysia ni bukan bermaksud orang Malaysia pergi sana untuk study ke apa, tapi ialah sumbangan daripada Malaysia jugalah. Ada dua sekolah Malaysia, satu di Sarajevo dan satu lagi di Donji Wakuf. Aku tak pernah pergi yang dekat Donji Wakuf ni, tapi member aku seorang ni rajin jugalah pergi. Di Sarajevo aku pernah lalu je, so aku tak boleh nak buat apa-apa sebab kena ada lawatan rasmi lah. Takkan aku nak pergi sana usah budak-budak. Di Bosnia Herzegovina juga ada satu jalan nama Malizijska Put ataupun jalan Malaysia lah, kawasan Brčko. Aku pernah pergi ke Brčko ni tapi aku tak jumpa nama jalan ni. Dan siapa pernah pergi bolehlah bagi tahu aku. Satu lagi perkara yang menarik di Sarajevo ni, ada kawasan bernama Bosmal. Bosmal ni ialah Bosnia Malaysia lah. Bosmal ni asal usulnya ialah daripada nama bangunan. Selepas perang Bosnia,
Bangunan ni telah dibina dan diusahakan oleh businessman Malaysia. Bentar dulu ya. Saya penasaran, berarti orang-orang kat Malaysia kaya ya? Buktinya banyak tuh pengusaha yang ada di sana. Tak berjaya lah, masalah internal lah. Dan ada juga yang aku dengar unit-unit rumah dekat dalam tu memang susah nak jual sebab dia agak high end juga, dan orang Bosnia pun tak ada duit nak beli ataupun nak duduk sana. Tapi apa yang menariknya, nama Bosmal ni mendekatlah kat kawasan ni. Yang bestnya dekat Bosmal ni, sebelum nak masuk Bosmal ni ada jambatan. Rupa dia pun macam jambatan dekat Putrajaya jugalah. Nama jambatan ni ialah Jambatan Persahabatan Malaysia dan Bosnia Herzegovina. Masa aku kat Bosnia, bila aku cakap aku dari Malaysia je, mesti ada senyum ke. Bukan orang tu saja yang tahu pasal Bosnia. Orang muda pun tahu juga. Aku telah buat kawan jugalah dengan orang-orang muda dekat Bosnia ni. Salah satu cerita aku cakap yang aku dari Malaysia, dia tahu lagu Malaysia. Dia tahu lagu apa? Imuda. Aku tak tahu lagu tu. Aku tahu lagu tu pun daripada dia. Ni daripada kawan aku lah, nama dia Maris. It's a beautiful sunset in Sarajevo. But I'm here to sing because I'm relaxed. I prepare my haircut, I prepare my mustache. Relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax lah. Kena relax selalu, brother. Dia kata apa, dia dan grup dia masa time sekolah, dia dalam klub Malaysia. Satu lagi, secara randomnya juga aku jumpa orang muda ni, dia kata dia pernah tanam pokok dengan orang Malaysia. Tak tahulah, mungkin program dengan embassy ke. Alright guys, aku ada berita baik pada mereka yang mencari jodoh di Bosnia. So antara syarat-syaratnya ialah kena bina masjid di Bosnia. Oh, okay. Tak adalah, aku main je. Anyways, apa aku nak cerita ialah sekarang ni ada satu lagi masjid yang bakal dibina dan sedang diusahakan oleh orang Malaysia kita juga. Abang selebriti kita, Hilmi Ashley. Dia pun kahwin dengan orang Bosnia juga. Assalamualaikum brothers and sisters. I'm here to tell you, in Nemila, Bosnia, they are desperately trying to build a jamia to cater for the vast Muslim population. Kalau korang nak tolong, boleh contact dengan Abang Hilmi Ashley. Abang Hilmi Ashley ni pun kahwin dengan orang Bosnia juga. Di Kampung Nemila, kawasan Zenica. So kat Nemila ni, masjid yang ada terlalu kecil lah, tak muat semua jemaah. Sebelah kanan, lihat di pagar sana tu, dan di sebelah kiri pagar ini memisahkan antara dua ni. Inilah sebesar-besar inilah yang akan dibina masjid di Nemila, Bosnia. So dia perlukan masjid lagi besar. Dah ada tapak semua, cuma duit sumbangan sajalah untuk siapkan projek ni. So boleh contact Hilmi Ashley. Tanah ini akan menjadi sejarah buat negara Malaysia dan juga Bosnia untuk dibina masjid di Nemila, Bosnia ini. Dan last sekali, korang suka apa yang aku cerita ni, korang boleh beli buku. Ada satu buku yang baru diterbitkan. Kalau korang sedar, dalam video ni aku ada tunjuk page-page daripada buku ni. Buku ni ialah Jejak Malaysia di Bosnia Herzegovina. Ditulis oleh kawan aku sendirilah, Sakir. Dia ni rajin jugalah ke Bosnia semasa aku kat Bosnia dulu. Semua ditulis oleh pengalaman Sakir jugalah. Buku ni untuk kanak-kanak, tapi orang dewasa boleh jugalah baca sebab info-info dia agak menarik jugalah. Buku Jejak Malaysia ke Bosnia Herzegovina ini hanya RM35, termasuk posting di Semenanjung Malaysia. So kalau korang nak, boleh contact aku, boleh message aku dan aku akan bagi details dan insyaAllah buku akan sampai. So sampai sinilah cerita aku. Ini je lah yang aku pernah jumpa ataupun tahu pasal bangunan-bangunan di Bosnia ataupun nama jalan, landmark. Memang terkenal lah. So sekarang ni korang dah tahu, korang boleh lah pergi. Alright guys, thank you for watching. Just don't forget to press the subscribe button. And if you like these videos, I will do more insyaAllah. I have many stories from my experience. Thank you guys. Thank you, bye-bye. Luar biasa ya, Mac Mahawangsa. Terima kasih. Saya nak konten reaction kali ini, kagum saya. Ada seorang content creator asal Malaysia yang sudah keliling dunia hingga 80 negara dan 6 benua. Ini luar biasa ya. Dan saya juga kaget ternyata di Bosnia ada 2 masjid. Bukan hanya 1 tapi 2 masjid. Dan bukan hanya itu juga, tapi ada juga sekolah
yang dimana dibangun oleh sumbangan-sumbangan dari warga-warga Malaysia ini terpadu luar biasa. Dan dia katakan juga yang disampaikan oleh Mahawangsa ini, ketika dia sampaikan saya dari Malaysia itu sambutan orang itu berbeda, dikasih senyum dan lain sebagainya. Ini luar biasa, itu menunjukkan betapa dihargainya perjuangan pahlawan-pahlawan Malaysia yang ketika peperangan yang ada di Bosnia kemarin itu tahun 1992 hingga 1995. Ini luar biasa ya. Jadi saya juga kagum dengan sosok dari Meng Mahawangsa ini, luar biasa ya. Jadi kalau Pak Cik, saya manggil orang Pak Cik kah ya? Pak Cik kah? Abang ke? Saya tak tahu lah. Saya manggil Pak Cik aja lah ya. Kalau Pak Cik mau jalan-jalan, ajak saya. Itu canda ya. Jadi saya rasa seperti itu aja konten reaction pada hari ini. Semoga kalian terhibur dan dapat informasi yang bisa mengedukasi untuk yang lebih baik lagi. Dan jika saya salah ada kata, mohon dimaafkan. Sama Allah minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.